Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Alhamdulillah pada hari ini saya Puan Hajah Nur Hamizah binti Daud, Guru Besar SK Padang Temu akan membentangkan satu inovasi yang insya-Allah sangat bermanfaat pada semua warga pendidik dalam program pelonjakan budaya penyelidikan dalam kalangan guru besar baharu lantikan 2020 dan 2021. Sedikit pengenalan tentang SK Padang Temu, di mana sekolah kami dikategorikan sebagai sekolah luar bandar dengan kekuatan guru seramai 49 orang, 9 orang AKP dan bilangan murid seramai 510 orang. InsyaAllah pada kesempatan ini, saya bersama pasukan saya ingin berkongsi satu inovasi yang diberi nama Kiat Ayat. Kiat membawa maksud mengembangkan dan apabila disatukan dengan perkataan ayat menjadi satu frasa kiat ayat yang boleh diinterpretasikan sebagai medium untuk murid belajar mengembangkan sesuatu ayat yang ringkas atau tunggal. Inovasi yang kami bangunkan ini alhamdulillah telah dapat membantu meningkatkan minat murid SK Padang Temu dalam bidang penulisan. Malahan, kiat ayat ini telah memberi kesan yang baik dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang yang akan kami perjelaskan sebentar nanti. Yang pasti dan terbukti bahawa kiat ayat ini sangat membantu murid menulis ayat yang progresif, iaitu ayat yang berkembang, terkandung di dalamnya pelbagai idea dengan penggunaan kata hubung yang efektif. Malah, ayat yang dihasilkan juga gramatis, iaitu meminimalkan kesalahan tata bahasa dalam ayat. Ringkasnya, bagi sesi pengenalan ini, kiat ayat merupakan satu kaedah yang dibangunkan untuk membantu murid mengembangkan ayat dengan mudah dan berkesan. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, ayuh kita lihat tujuan utama kajian yang kami jalankan ini, iaitu bertujuan untuk mengatasi masalah murid-murid di SK Padang Temu yang kurang mahir dalam penulisan ayat. Diharap kajian ini dapat membantu mereka membina ayat yang lebih progresif dan gramatis. Selain itu, kajian kami juga memberi tumpuan dalam membimbing murid menulis dan mengembangkan idea asal secara ansur, maju dan mudah. Bahkan kami berharap dengan kajian ini, murid-murid juga dapat menambahkan bilangan kosakata atau patah kata yang digunakan dalam ayat yang ditulis. Selanjutnya, kami juga ingin memastikan bahawa murid-murid kami lebih yakin menggunakan kata hubung dalam pembinaan ayat. Fokus kajian kami adalah melatih murid menggunakan kiat ayat untuk membina ayat majmuk yang progresif dan gramatis. Persoalan kajian yang diketengahkan adalah bagaimanakah guru-guru dapat menambah baik amalan PDPC dengan penggunaan kaedah kiat ayat ini. Umum sedia tahu bahawa setiap kajian yang dijalankan bermula daripada sesuatu masalah yang timbul. Begitu juga dengan inovasi kiat ayat ini, direka setelah melihat kepada punca-punca masalah dalam pembelajaran murid-murid yang terdiri daripada: pertama, murid hanya mampu menulis ayat tunggal atau ayat majmuk yang tidak progresif dan tidak gramatis. Kedua, murid tidak dapat mengembangkan idea asal atau kurang berupaya menakul sesuatu aksi, gambar atau kejadian yang berlaku. Yang ketiga, murid tidak biasa menggunakan kata hubung dalam penulisan ayat kerana kurang pendedahan yang mungkin juga disebabkan kelaziman penggunaan bahasa pasar, bahasa rojak dan singkatan yang dikaitkan dengan aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain lagi. Yang keempat, murid juga tidak dapat mengaitkan sesuatu perkataan atau frasa yang sesuai dalam pengembangan ayat sehingga patah kata yang digunakan dalam ayat menjadi terhad. Semua ini mencetuskan kepada penghasilan inovasi kiat ayat bagi mengatasi semua masalah yang timbul. Kumpulan sasaran yang terlibat dalam kajian ini ialah murid-murid tahun 3 kreatif dan murid-murid tahun 4 inovatif seramai 10 orang bagi setiap kelas. Kaedah kajian yang kami gunakan adalah mengikut model kajian Kad Lewis yang mengandungi aktiviti pemerhatian dan pengecaman masalah. Daripada isu yang timbul melalui pemerhatian, kami merancang cara bagaimana untuk mengatasinya. Beberapa siri tindakan diambil termasuk ujian-ujian yang menguji inovasi yang dibina.
Keputusan daripada ujian tersebut diambil untuk kami lakukan refleksi dan penambahbaikan. Kitaran pemerhatian berulang beberapa kali sehingga kami memperoleh keputusan yang konsisten demi membantu murid-murid kami. Kini, tiba masa untuk kita melihat kiat ayat daripada segi bentuk, jadual dan penggunaannya. Inovasi kiat ayat ini dibangunkan menggunakan satu jadual yang terdiri daripada beberapa lajur menegak dan melintang. Lajur menegak terdiri daripada dua kumpulan utama iaitu lajur subjek dan lajur predikat. Setiap lajur menegak subjek dan lajur menegak predikat mengandungi beberapa kata kunci soalan yang akan memimpin murid-murid semasa menulis ayat yang gramatis. Kita boleh lihat dalam jadual kiat ayat bagi tahap 1 yang dipaparkan. Di penghujung lajur melintang daripada bilangan 1 sampai 5, terdapat kata kunci soalan yang memimpin murid semasa menulis. Contohnya, pada penghujung lajur pertama terdapat kata kunci apakah yang berlaku dalam kotak lajur melintang kedua, di mana dan begitulah seterusnya. Menurut satu kajian oleh Muhammad Sofwan Mahmud dan Roslinda Rusli pada tahun 2015, ada menyatakan bahawa kaedah penyoalan di dalam PDP berkemampuan untuk merangsang daya pemikiran seseorang pelajar. Justru, kata kunci soalan yang digunakan dalam kiat ayat dapat merangsang idea dan meningkatkan keupayaan seseorang murid dalam menulis ayat. Paparan seterusnya, kita boleh lihat contoh penulisan murid yang berpandukan kata kunci yang diberi. Murid hanya perlu menjawab kata kunci soalan yang tercatat di situ. Setiap kali murid menjawab, maka setiap kali itulah murid telah berjaya mengembangkan ayat dan idea. Seperti dalam contoh, idea asal adalah membaca. Biasanya murid akan menulis Ali membaca buku. Lajur melintang pertama merupakan lajur ayat tunggal yang biasa ditulis oleh murid. Lajur melintang kedua dengan kata kunci soalan di mana perlu dijawab oleh murid. Contoh jawapan yang diberi ialah di ruang tamu rumahnya. Secara mudah, murid telah menambah satu lagi idea tentang aktiviti pembacaannya tadi. Maka, ayat yang berjaya ditulis oleh murid pada lajur melintang kedua ialah Ali membaca buku cerita di ruang tamu rumahnya. Jadual di sebelah adalah gambaran sekiranya murid terus menjawab kata kunci soalan pada setiap hujung lajur melintang. Mungkin ada yang bertanya, mengapa perlu tulis perkataan atau frasa yang sama berulang kali pada setiap lajur melintang setiap kali berlaku perkembangan idea? Sebenarnya, kami telah menggunakan satu prinsip pembelajaran yang telah diperkenalkan oleh Thorndike 1911 yang dinamakan hukum latihan. Dalam hukum latihan, sesuatu penerapan ilmu akan lebih berkesan dan menjadi kukuh dengan adanya pengulangan dan latihan yang berulang kali. Hukum latihan ini bertepatan dengan kajian kami yang telah menunjukkan bahawa pengulangan atau latih to be memberikan keyakinan kepada murid dalam menulis perkataan dan mengelakkan kesilapan ejaan bagi sesetengah perkataan. Kaedah ini juga disokong oleh kajian yang dilakukan oleh Lina Ping Madden 2010 yang menyatakan bahawa kaedah latih to be membantu responden memantapkan kemahiran menulis huruf. Di sini, saya ingin membacakan contoh ayat bagi seorang murid yang lebih maju atau advance dalam penggunaan kiat ayat seperti dalam paparan. Ali membaca buku cerita di ruang tamu rumahnya pada masa lapang untuk merehatkan minda. Seterusnya, jika dilihat pada kiat ayat tahap 2, kotak kata kunci soalan telah dikosongkan kerana memberi peluang kepada murid untuk memilih sendiri kata kunci yang disukai mengikut kreativiti murid-murid. Boleh lihat pada contoh yang diberi. Mari kita lihat paparan yang ditunjukkan. Dengan memilih sendiri kata kunci, maka murid bebas menulis mengikut imajinasi dan kreativiti yang hendak ditulis. Kedua-dua paparan ini memperlihatkan kepelbagaian gaya penulisan murid. Dengan kaedah kiat ayat, murid dapat menulis secara progresif dan gramatis. Jika boleh, saya bacakan di sini contoh ayat lengkap pada paparan yang kedua. Ali membaca buku cerita bersama-sama adiknya untuk merehatkan minda pada masa lapang di ruang tamu rumah mereka. Video yang akan dimainkan ini merupakan dapatan kajian sekitar bulan Mac yang lepas. Mari
Mari kita saksikan sama-sama. Okey, nampak tak? Mula-mula awak buat macam ni sahaja. Bila awak faham penggunaan ayat ni, okey. Ini awak buat sendiri ke saya ajar? Saya buat sendiri. Buat sendiri. Macam mana awak boleh buat ayat yang panjang macam ni? Hanya pada percubaan kali pertama saja, murid telah menunjukkan perkembangannya. Ini merupakan kesan jangka pendek yang sangat ketara. Kita boleh lihat paparan di sini. Secara lebih jelas memaparkan perkembangan murid pada ujian pertama penulisan ayat dengan selepas diterapkan penggunaan kaedah kiat ayat. Penggunaan kaedah kiat ayat secara berkala sebenarnya bukan sahaja dapat dilihat kesannya pada jangka masa pendek, tetapi juga sangat membantu murid dalam penulisan untuk jangka masa yang panjang. Murid yang telah mahir menggunakan kiat ayat tidak perlu lagi menggunakan jadual kiat ayat seperti lazimnya, kerana jadual kiat ayat ini telah tertanam dalam minda dan imajinasi murid. Mari kita lihat penglibatan murid tahun 3 kreatif dan 4 inovatif. Seterusnya, kita boleh lihat dalam slide seterusnya ini adalah satu laporan soal selidik kepada responden terlibat menggunakan Google Form soal selidik bermula daripada sebelum diperkenalkan kiat ayat, setelah awal penggunaan kiat ayat dan laporan Google Form soal selidik yang terkini. Kita dapat lihat perkembangan yang berlaku melalui pengakuan responden sendiri kiat ayat dalam proses pembelajaran bahasa Melayu. Paparan seterusnya menunjukkan analisa data ujian murid tahun 3 dan tahun 4 yang terlibat bermula daripada ujian diagnostik pada bulan Mac sehingga ujian terakhir pada bulan Oktober yang lepas. Kami juga bawakan hasil dapatan penggunaan kaedah kiat ayat dalam menyumbang kepada peningkatan tahap penguasaan murid terlibat. Peningkatan tahap penguasaan murid daripada bulan Mac, Jun dan Oktober dapat dilihat dengan jelas berdasarkan data tersebut. Alhamdulillah, sepanjang kajian dijalankan, sememangnya kami dapati bahawa kiat ayat sangat berkesan dan membantu murid-murid dalam penulisan ayat. Kaedah ini bukan sahaja murah kerana hanya menggunakan kertas salinan jadual kiat ayat, tetapi juga sangat mudah diaplikasikan oleh semua guru dalam PDPC. Maka, di sini saya rumuskan bahawa faedah yang diperoleh daripada kaedah kiat ayat ini ialah: pertama, dapat memimpin murid mengembangkan sesuatu ayat dengan baik. Yang kedua, memberi keyakinan kepada murid untuk menulis ayat progresif dan gramatis. Yang ketiga, murid yakin menggunakan kata hubung untuk menulis ayat majmuk. Yang keempat, murid tidak akan ketandusan idea ketika menulis ayat. Yang kelima, dapat menambah bilangan patah kata dalam sesuatu ayat yang ditulis. Yang keenam, murid dapat dibantu untuk menulis ayat dalam karangan dengan lebih baik. Dan akhir sekali, markah penulisan murid semakin meningkat. Ini adalah ahli pasukan saya yang terdiri daripada GPK HEM Sekolah Kebangsaan Padang Temu Encik Salahuddin bin Saleh, GPK Koku Encik Azhar bin Hashim dan Ketua Panitia Bahasa Melayu Puan Suhaila binti Samsudin. Sekian saja daripada saya, Puan Hajah Nur Hamizah binti Daud. Salam ukhuwah, salam penuh visi dan misi daripada saya dan pasukan kajian tindakan SK Padang Temu. Sehingga berjumpa lagi pada lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.